Kami dari Kumpulan 7 mempersembahkan etika Islam dalam matlamat pembangunan mampan SDG. Berikut adalah agenda kami. Baiklah, apa itu matlamat pembangunan mampan? Matlamat pembangunan mampan atau nama lainnya Matlamat Pembangunan Lestari atau dikenali sebagai SDG Sustainable Development Goals. Jadi, terdapat 17 matlamat yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 di New York, Amerika Syarikat untuk dicapai pada 2030. Baiklah, tujuan matlamat ini adalah sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Matlamat ini merupakan kesinambungan daripada Matlamat Pembangunan Milenium yang berakhir pada 2015 dan sebahagian daripada Resolusi 70/1 Perhimpunan Agung PBB Agenda 2030. Ini adalah ilustrasi bagi 17 matlamat pembangunan mampan yang diiktiraf dunia. Seterusnya, kita dalami etika Islam dalam matlamat pembangunan mampan. Secara umumnya, etika Islam bermaksud garis panduan berkenaan perbahasan etika yang dibuat berdasarkan daripada wahyu yang termaktub di dalam Al-Quran, hadis serta penafsiran berdasarkan syariat Islam. 3 perkara yang menjadi keutamaan di bawah konsep pembangunan mampan ini adalah pembangunan ekonomi, sosial dan kesejahteraan alam sekitar. Ini bermakna mana-mana negara adalah bebas membangunkan ekonomi negara, tetapi hendaklah mengambil kira pembangunan sosial dan pemeliharaan sumber semula jadi negara masing-masing. Maksud syariah perlu ditepati selaras dengan matlamat pembangunan mampan ini untuk memelihara kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini dan menyempurnakan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dengan menepati maksud syariah iaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Matlamat pembangunan mampan yang pertama adalah membasmi kemiskinan. Kemiskinan boleh didefinisikan sebagai ketidakcukupan wang atau sumber yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk seseorang hidup dengan bermaruah dalam menyara kehidupan mereka sendiri. Jadi pihak kerajaan perlu melaksanakan program perlindungan sosial dasar untuk membasmi sifat selesa dalam kemiskinan bagi semua lapisan masyarakat. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan perlindungan golongan miskin dan kurang bernasib baik dalam kes penindasan. Selain itu, kita perlu memberi peluang pekerjaan sama rata kepada semua. Etika Islam dalam membasmi kemiskinan adalah pihak majikan mestilah memberi peluang yang sama rata kepada semua tanpa mengira latar belakang masing-masing. Yang kedua, pencari kerja mestilah mencari rezeki yang halal. Antara contoh rezeki yang halal adalah tidak terlibat dalam kes rasuah, sama ada menjadi penerima rasuah ataupun pemberi rasuah. Mari kita saksikan kisah berikut. Puan, kalau Puan terima saya untuk join projek ni, saya akan bagi hadiah dekat Puan 1 juta. Saya tak berminat. Kalau 10 juta, Mungkin kita boleh consider. sekira jadi betul? Jadi saya bagi awak projek ni lah. Jadi awak setuju untuk bagi saya 10 juta ya. Setuju. Jadi kita sign projek ni ya. Betul. Terima kasih Puan. Okay, saya harap awak boleh teruskan lah projek ni bersama saya. Okey. Puan, kalau Puan terima saya join projek ni, saya akan bagi hadiah dekat Puan 1 juta. Maaf, saya tak boleh terima. Kalau 10 juta, Maaf, saya masih tidak boleh terima. Kita ni sebagai orang Islam, kita kena cari rezeki yang halal. tapi saya pun mesti rezeki Puan. Kita beri peluang ni kepada semua orang untuk dapat projek ni. Sebab kita nak membasmi kemiskinan dalam negara kita. Jadi kita beri peluang ni kepada semua orang. Tapi 10 juta tak banyak pun Puan. Kalau Puan tak teruskan perang ini, saya akan laporkan kepada pihak edukasi UiTM. Assalamualaikum semua. Saya ada menerima laporan di sini ada berlaku cubaan merasuah. Puan Khadijah? Dekat sini Tuan. Mari ikut saya. Ikut. Saya akan pastikan awak bisa. Seterusnya, matlamat pembangunan mampan yang keempat iaitu pendidikan berkualiti.
Pendidikan menjadi elemen yang penting yang perlu diperoleh oleh semua orang. Setiap negara perlu mempunyai kualiti pendidikan tinggi untuk memastikan negara berkenaan mempunyai kadar selit huruf tinggi, melahirkan pemimpin yang berwibawa untuk masa depan, memastikan ekonomi maju dan juga disegani negara luar. Bagi pendidikan yang berkualiti, haruslah menjamin pendidikan menyeluruh dan ekuiti serta menggalakkan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada semua. Matlamat elemen ini juga memastikan semua kanak-kanak tidak mengira jantina, kaum dan status dapat menamatkan pendidikan rendah serta menengah secara percuma menjelang tahun 2030. Seterusnya, mari kita lihat video yang telah disirikan. Go. Hai Cora, tengok buat apa tu? Hai. Okey, Cora cerita sekarang. Meja. Okey, kalau Cora ni nak ajak join satu kelas ni. Kelas apa? Kelas ni, kelas basic. Wah, mesti mahal. Entahlah, ini je jangan risau tau. Risau? Haa. Tu? Jangan risau. Mesti ada kelas lain juga. Of course, kita ada banyak kelas. Okay? Kita ada kelas baking, kelas jahit, kelas masak, kelas ekonomi pun ada tau. Kenapa banyak sangat semua free ke? Sebab memang pihak kerajaan memsediakan peluang pembelajaran ini untuk semua secara percuma. Oh, dia memang mengamalkan konsep pembelajaran untuk semua. Program ini untuk mencapai matlamat pembangunan mampan. Bagi etika Islam dalam pendidikan berkualiti, ilmu menempati kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini terlihat dari banyaknya ayat Al-Quran yang memandang orang berilmu ini dalam kedudukan yang tinggi dan mulia, di samping hadis-hadis Nabi yang banyak memberi dorongan bagi umatnya untuk terus menuntut ilmu. Al-Quran dan As-Sunnah mengajak kaum Muslim untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan serta menempatkan orang-orang yang berpengetahuan pada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Matlamat pembangunan mampan yang ke-11, bandar dan masyarakat yang mampan. Mewujudkan bandar yang mampan bermakna mewujudkan peluang kerjaya dan perniagaan yang selamat dan mampu dimiliki dan membina masyarakat dan ekonomi yang berdaya tahan dengan mengambil kira keupayaan menampungnya, pengambilan sumber, pengagihan bahan buangan serta kadar pencemaran yang akan dicetuskan ke atas bandar dan kawasan sekelilingnya. Pembangunan bandar ini sangat penting kepada masyarakat kerana ia dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pembangunan ekonomi sesebuah bandar. Allah menciptakan bumi dalam keadaan seimbang. Keseimbangan ini termasuklah penciptaan manusia, haiwan, tumbuhan dan lain-lain untuk kesinambungan kehidupan manusia. Walaupun kewujudan haiwan dan tumbuhan ini merupakan kurniaan Tuhan kepada manusia, terdapat batasan yang perlu dipatuhi dalam memanfaatkan sumber yang sedia ada. Islam telah menggariskan etika supaya manusia tidak melampaui batas dengan menjaga keseimbangan ekologi, iaitu dengan tidak mengeksploitasi sumber-sumber yang ada seperti pembalakan. Walaupun pembalakan mempunyai kepentingan dalam pembangunan dan kemandirian masyarakat, tetapi ianya akan mendatangkan kesan negatif seperti banjir kilat, tanah runtuh dan pemanasan global sekiranya aktiviti ini dijalankan secara berlebihan. Selain daripada itu, dengan mengamalkan konsep pemeliharaan dan pemuliharaan sumber alam, ia dapat membantu menjaga keseimbangan ekologi. Pemeliharaan ialah tindakan melindungi sumber-sumber di bumi supaya dapat mengekalkan keadaan semula jadinya, manakala pemeliharaan ialah cara penggunaan dan pengurusan sumber alam untuk mengelakkan daripada berlakunya kerosakan dan juga kerugian. Kedua-dua elemen ini adalah sangat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan juga fauna kerana kedua-dua konsep ini memainkan peranan dalam mengekalkan alam semula jadi dan setiap daripada satunya mempunyai rantaian yang mengikat antara satu sama lain. Kesimpulannya, dengan itu sebahagian peranan dan tanggungjawab Muslim di dunia adalah untuk memenuhi keperluan individu lain selain dirinya dan ini juga merupakan sebahagian daripada keperluan pembangunan mampan. Secara hakikatnya, agenda mencapai pembangunan adalah tanggungjawab semua pihak sama ada pemimpin, ahli perniagaan, pengamal undang-undang, saintis dan sebagainya. Sekian daripada kami, terima kasih.